السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا عزيز يا جبار يا متكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya. Syukur ya. Tahniah Puan Zainun ambil semula ya. Johan orang pertama yang menyapa Tok Abah. Tahniah Puan Zainun Abdul Rahim Singapura. Lepas tu Siti Zack H, Madiha nombor 3 Sabridas. Lepas Sabridas apa? Nur Atika Azman, Fazilah Salini, Rifa Marjan, Patch Adam Story. Ini top 10 ni ya. Miza Ayat, Nurizan Sulaiman, orang Singapura wrap up ya. The top 10. Lepas tu Jebon. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Sharifah ya. Hafiz Ahmad, Jawada Sharifah Azizah tadi. Evelina Kusmira, Om Hussein, Kamisa Rasman dah sebut tadi. Zahara Muhammad Nur ya. Rifa Marjan dah sebut. All in Kitchen, Zariz, Sabri Das ya. Okay, like dan share guys, like dan share. 57 dah masuk kelas, 55 share. Wow. Syamsina Sa'ad, Saidah Ida ya. Zariz dah sebut. Janatul Nisa. Siapa lagi? Sabaria Daud, Ida Hafidah, Patch Adam Story tadi ya. Dah hantar kepada 15-20 orang geng dia. Tahniah ya. Nani Triana, Jebon dah share tu abah, terima kasih. Alexander Man dah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah Siang Muradi dah bagi selawat dah. Tok Abah tak masuk duit dalam tabung ya. Tok Mak masukkan duit dalam tabung Tok Mak ya. Tok Abah niat dah ya, masa bangun subuh tidak niat, tetapi ya, dah terlupa nak masukkan duit dalam tabung. Ini ada apa ni, duit dalam ni keluarkan kan, tidak kan? Tok Mak nak masukkan duit apa ya? Sebab kita yang kita yang cari duit, pegang duit Tok Mak sebenarnya, tapi yalah. Itu peraturan yang terbaik sebenarnya ya. Alexander Man, Suhaida Osman, Emma Hatun, Lita Belita, Cik Arman, Hasnah Syari. Lama tak nampak Puan Hasnah Syari ni. 162 share. Wow, sangat bagus. Awal-awal dah. Mun Mak Isma dah masuk. Asni, Rifah Marjan. Dengan hormon gembira dia kata. Ni Azjan Mak Soleh dah masuk. Terima kasih ni. Takeshi Kanishiro. Like dan share pada 10, 20, 30 geng. Mun Mak Isma. Ya, Ramini Hussein. Siti Afsakula. Syamhanin Syamsuddin, lama tak nampak ya. Fauzia Aziz, Cik Nun Abu Bakar selalu ada. Zainab Hassan selalu ada. Sharifah Azizah dah ada ya. Mawar Ayu, lama tak nampak. Lita Ver, Haslinda, Mun Maisman, Norma Basar dah masuk, terima kasih ya. Hasanah Syari kata sedekah subuh jangan lupa. Zainab Hassan sudah sebut tadi. Setiap Sakula Jawada, Ramin Hussein, Umi Kasum Osman, terima kasih. Nur Arida, Rifah dah sebut. Hajar Jamiah Sayan. Like dan share guys. Kali ni cepatkan dapat 200. Cepat boleh dapat 200 ni. Haslinda Silih ya. Fauzi Aziz, Cik Akmal Musa. Kita hari ni hari Isnin ya, 14 November. Ramai sahabat Tok Abah yang sakit beransur sembuh. Ada yang kes doktor kata tidak ada harapan langsung untuk survive, tapi bila sahabat ziarah semalam semakin baik, sudah boleh bercakap. Allah Maha Besar. Doktor membuat penandaian based on their knowledge and research, tetapi Allah Maha Besar. Sharifah Nur, Fauzi Aziz, Cik Amal Musa, Cik Narima Ismail dah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misa dari JB dah masuk. Azlina Abdul Rahman. Siapa ni? Cikgu Ahmed menulis. Cikgu Ahmed ni lama tak nampak cikgu ya. Cikgu Ahmed ada ya, dia sibuk lah ya cikgu kan. Yunisa Said, makan coklat Zai pun lama tak perasan ya. Bunga Merah, Azharuddin Anwar,
228 dah share. Wow. Ya. Angs Greeny. Angs Greeny JS, Nurin Nur, Nur Azimah Yusof. I'm starting now. Sri Hajar Ahmad. Mungkin topik kita lah. Topik kita juga akan ramai sangat orang masuk ni. Dina Nani, Salia Yusof, ya, Fazian Zididang, Zalina Alin, ya. Lepas tu siapa lagi? Yang tak sebut, Yusnita Said, Rashida Liasik, siapa, Cak Musadah, Wafa Nurul, Siti Hajar Ahmad, Abdul Hamid, Salah Siang Muradi, dan Insinyur Haji Rocky Mabia. Ya, tajuk yang tak dapat ilham malam tadi pukul berapa? 12.30 kot. Ya. Ada kawan tanya Tok Bah, ya. Ataupun hantar update status. Kenapa orang yang baik-baik sering diuji? Ni yang dua hari lepas ni viral lah, ya. Isu kenapa orang baik-baik diuji. Ini pun satu perkara yang kita kena terima hakikat, ya. Kita terima hakikat bahawa ini satu ya, ini satu hakikat yang kadang kita kena take it as a matter of fact, ya. Sebab janji Allah, kan, Allah dah sebut, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. Justru orang yang baik Allah sayang. Jadi orang yang sayang Allah uji dengan ujian, mehnah dan sebagainya. Ya, kenapa pula kalau Allah sayang dibagi ujian? Dan itu pertamanya itu pesanan Nabi. Ya, kenapa Allah bagi ujian? Sebab nak berikan kita kekuatan. Ya ke nanti kita akan bagikan bukti. Ya, Allah nak bagikan kita kekuatan. Ya, kenapa Allah uji kita? Nak naikkan makam kita. Wah, tu yang orang kata, wah ni tinggi makam dia ni. Atau apa pun gurau. Tinggilah makamnya sebab dia tanam atas bukit. Ya, tak, maksud tinggi makam ni orang mati dalam keadaan yang dimasukkan di gulungan yang mulia, gulungan orang-orang yang Allah redha, gulungan para nabi, para wali, para aulia, ya, para syuhada, ya. Sunatkan makam. Dan Allah pesan melalui nabi, Allah takkan ambil sesuatu dari hambanya. Kerana ujian Allah dengan mengambil apa yang kita paling sayang. Ya, Allah takkan ambil sesuatu daripada hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik, correct. Nampak sayang Allah. Lepas tu, of course lah, bila seseorang itu diuji dan kita redha, maka kita akan dapat pahala. Jadi, ujian itu satu anugerah. Dan Tok Abbas sering pesan, ujian Allah untuk melengkapkan hidup kita. Dan namanya juga orang kata secara sinikal, apa gilanya Fadilah Kamsah, penyakit, ujian, ya, bencana nak melengkapkan hidup. Itu bukan nak melengkapkan, nak menghancurkan hidup. Nanti dulu, ya. Mana boleh Allah menzalimi hambanya? Tak ada. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Tetapi hambanya yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah memberikan kita sesuatu ujian untuk melengkapkan agar kita lebih bersyukur. Kan tak boleh Tok Bah kata selalu, kan? Ada malam, ada siang, ada sihat, ada sakit, ada gembira, ada sedih, ada ketawa, ada menangis. Barulah lengkap hidup. Barulah sempurna hidup. Jadi Allah berikan kita ujian untuk sempurnakan hidup kita. Bagus tak bagus? Of course bagus. Dengan syarat kita redha, dengan syarat kita berfikir, dengan syarat kita bersyukur, dengan syarat kita menghisap diri kita. Sebab nanti Tok Bah akan bacakan apakah doa Salahuddin Ayyubi yang sangat popular. Ada seorang sahabat hantar jawapan seorang padri kepada soalan, kenapa orang baik diberi ujian? Seorang orang-orang Kristian bertanya pada padrinya. Dan jawapan padri itu sebenarnya mirip doa Salahuddin Ayyubi. Tok Bah dah baca doa ni 40 tahun yang lalu. Jadi bila Tok Bah nampak je, Tok Bah pun senyum. Ini sebenarnya jawapan Salahuddin Ayyubi. Dan Salahuddin Ayyubi ni, ya, Saladin. Orang putih kata Saladin. Beliau lah yang mengalahkan yang menang dalam peperangan salib. Jadi mereka mengkaji siapa Salahuddin Ayyubi, Saladin ini. Dan mereka bertemu dengan termasuk kata-kata mutiaranya, termasuk doanya. Okey. Baik. Tok Bah lupa, excited nak share topik yang menarik. Tok Bah lupa. Program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 27 November. Dah beritahu kawan? Belum. Tolonglah. Tolong Tok Bah ya, beritahu kawan, beritahu jiran, beritahu grup WhatsApp, grup Instagram, grup TikTok, grup Facebook ke grup apa pun, tolong beritahu, ya. Sahabat di pejabat, bos-bos,
Ya, walaupun ini berkaitan dengan rumah tangga ataupun pasangan, tetapi ianya membawa kesan kepada prestasi di tempat kerja. Ya, webinar Taubat 27 November, menangani pasangan yang rajuk. Ya, ada problem kat rumah, biasanya ada kesan. Ya, dengan prestasi, situasi, teamwork dan kata tu keadaan di tempat kerja. Sebab kita manusia yang tidak dapat dipisahkan daripada emosi dan peristiwa yang berlaku. Ya, there is work-life integration. Apa yang berlaku kat rumah sering mempengaruhi prestasi, situasi di tempat kerja dan sebaliknya. So, come ya. Awak punya webinar pada 27 November sangat penting menangani pasangan yang rajuk. Ramai sangat kes yang tak apa terima dari hari ke hari, dari masa ke masa. Ada orang yang tanya, macam mana ni pasangan merajuk, suami merajuk, tanpa tak tahu sebab. Ya, isteri merajuk tanpa sebab. Ya, balik aja daripada shopping terus merajuk. Bila tanya dia diam, ya, dah seminggu. Ikut kajian psikologi, rajuk antara 7 jam hingga 7 tahun. Engkau? Ada kes yang Tok Abah dah sebut banyak kali kan. Yang 10 tahun baru reda, 14 tahun Tok Abah semang jumpa kes dan bantulah menasihati pasangan yang merajuk. Ya, tak bertegur sapa, tak tidur sama 14 tahun. Dan dengan izin Allah, bila kita bagi nasihat, Allah sentuh hati mereka. Bukan Tok Abah. Tok Abah cuma bagi nasihat. Tapi Allah yang menyentuh hati mereka dan mereka pulih. Ya, berdamai semula selepas 14 tahun tidak bertegur sapa. Cakap melalui anak-anak. Ada postman, ada posto ya, dalam rumah tangga. Ya, masa tu ya, ataupun ya lah WhatsApp lah ya. Okey. Alhamdulillah. Ya, so come to our webinar pada 27 November. Tok akan ceritakan ya, antara punca apa ni, manusia merajuk, pasangan merajuk. Kenapa perempuan merajuk dan solusinya, kenapa lelaki rajuk dan solusinya, dan yang penting di akhir sesi Tok akan ceritakan 20-30 tip untuk membina keluarga yang dirahmati. Ya, rajuk merajuk ni ya kan, apa nama, minta pada sayang, ya, merajuk pada yang kasih, merajuk pada yang kasih, minta pada yang sayang, kata-kata bidalan Melayu. So rajuk ni pun sebenarnya adalah dia punya comelnya, kalau tidak keterlaluan. Tapi biarlah bagi isteri kita merajuk, ya. Tetapi ada kalanya ya, Tok Bah jumpa ya, ni tak ramai lah ya, suami lebih cepat merajuk berbanding isteri. Isteri baru nak merajuk, suami merajuk dulu. Jadi isteri pun cubalah bertungkus lumus memujuk suaminya. Dan Tok Bah pesan pada kebanyakan isteri, kalau suami merajuk, biarkan dia, biarkan buat dono, tapi layan lebih baik daripada biasa, layan lebih baik daripada biasa ya. Tapi buat macam tak ada apa-apa berlaku. InsyaAllah masa akan merawat dia. Sebab orang lelaki ni ada macho dia, ada ego dia, ada self apa nama esteem dia. Jadi dia akan rawat dirinya. Bila diberi masa dan diberikan apa nama penuhlah penghargaan ya, yang sewajarnya. Alright. Okay. Alright. So jangan lupa ya, beritahu kawan, beritahu WhatsApp group, webinar 27 November menangani pasangan yang rajuk. Sangat penting, sangat seronok, sangat mustahak dan semua kita perlukan. Baik yang muda, yang sedang berkawan, sampailah yang sedang beranak cucu. Allahumma salli ala Muhammad. Okay? Right. So, bila Tok Abah dapat apa nama sharing ya, ataupun kata untuk update status daripada sahabat yang hantar pada Tok Abah, dia kata seorang apa nama bertanya pada padrinya, kenapa orang baik diuji oleh Allah? Maka padri menjawab, sebahagian daripada doa Salahuddin Ayyubi. Tok Abah dah membaca dan mendengar kisah doa Salahuddin Ayyubi ni sejak Tok Abah muda, about 40 years ago. Apa doa Salahuddin Ayyubi? Doanya banyak, tapi salah satu doa yang sangat popular yang kita selalu dengar ialah, ya, aku minta kekuatan dari Allah, tetapi Allah beri aku kesulitan untuk membuat aku kuat. Aku minta kekuatan, tapi Allah tak bagi kekuatan secara langsung lah. Tapi Allah beri masalah demi masalah untuk diatasi, kesulitan untuk diatasi
Dan bila dapat atasi kesulitan, apa jadi? Kita bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Nampak tak? Hebatnya Allah. Aku minta kekuatan, Allah beri aku kesulitan untuk membuat aku kuat. Betul, Saudara Ayubi berdoa, aku mohon kebijaksanaan. Ya, dan Allah berikan aku masalah untuk diselesaikan. Rupanya kita belajar bertambah bijaksana melalui pengalaman. Ya, melalui masalah dan cabaran yang kita hadapi dan kita atasi, kita bertambah bijaksana. Dan bijaksana ni kita tidak boleh belajar daripada manusia, tapi belajar daripada pengalaman sendiri. Tapi acap kali orang yang bijaksana, dia belajar dari pengalaman orang lain. Dia tak belajar daripada cakap dari pengalaman. Oh, rupanya bila isteri dia merajuk, dia istighfar ya. Isteri dia merajuk, dia istighfar banyak-banyak dan rajuk isterinya, Allah pulihkan dengan istighfar. Isteri yang merajuk, kita istighfar. Bukannya lari keluar ke kedai mamak, ya, minum kopi dengan lepak dengan kawan-kawan dan 2-3 jam baru balik. Mudah-mudahan isteri dah tak merajuk. Ini idea tahun 40-an, tahun 1930. Sebelum masa Jepun lagi. Tak betul. Guys, laki-laki, tak betul. Bila isteri merajuk, orang perempuan merajuk, dia nak kita dengar, dia nak kita temani dia nak mereka kita bersama, ya, dan fahami apa sebab mereka rajuk. Bukannya awak caw pergi ke kedai mamak, kedai Melayu, kedai Jawa, kedai Bugis, kedai Melanau untuk minum. Itulah trik orang lelaki. Alah, kita keluar, kita sejuk kan, kita beres lah. Salah, salah, salah. Mana Tok Abah tahu? Tanyalah orang perempuan. Tok Abah tanya. Ribu-ribu isteri dan pasangan. Kalau awak merajuk, ya, awak suka tak kalau pasangan awak pergi keluar, pergi minum teh ke kopi ke lepak dengan kawan dia? Atau apa yang awak nak sebenarnya? Oh, kami nak kalau boleh mereka, yalah, saya pujuk pun sekarang tahu, tanya apa sebab kami merajuk, ya, dengar rintihan kami, bantu apa yang sepatutnya. Ini kata ribu-ribu wanita kepada Tok Abah. Wallahi, ni bukan bohong-bohong punya. Ya, ni cakap orang tua yang tak ada berkepentingan. Ya. Okey. So itu yang doa Salahuddin Ayyubi yang kedua. Aku mohon kebijaksanaan dan Allah beri aku masalah untuk diselesaikan. Lepas tu Salahuddin Ayyubi berdoa, aku minta kemakmuran dan Allah beri aku tenaga untuk bekerja. Dia minta kemakmuran, ya, katanya kesenangan, yalah, kemudahan, ya, bahagia hidup, dan tapi Allah bagi dia tenaga untuk bekerja. Dan Tok Abah selalu ulang, manusia akan bahagia bila ada something to do. You want to do something, you must have energy and health. Kau nak buat sesuatu, kena sihat, kena bertenaga. Ya? Orang akan bahagia bila ada something to do, someone to love, and something to look forward. Remember, I said that thousands of times. Ya? Itu based on kajian, it's based on pengalaman, based on pembacaan, based on psikologi, macam-macam lah sumber ilmu. Dan insyaAllah dia tidak silap. InsyaAllah lah, ya, sebab dia ada asasnya. Ya, okey. Okey guys, so topik kita hari ni, kenapa orang yang baik-baik sering diuji. Masa aku nakal, masa aku tak sembahyang, okey je tau. Ni ramai orang cakap kat Tok Abah ni, bersedih. Tapi bila aku start aja buat baik, aku start aja jaga solat, aku start aja baca Quran, satu-satu masalah datang. Ya, kenapa? Dulu aku liar, selamba je. Sihat, tak ada masalah, ya. Tapi bila aku nak buat baik, ada pula cabaran. Nampak? Rupanya Allah, pesan Nabi, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. Kau hadis sahih tu, check it out. Cuba check. Ya, Google, tanya ustaz, ya, berguru, ya. Tak kisahlah cara mana awak dapat ilmu, tetapi itu satu hakikat. Alright? Okey, dan program kita juga dibawakan oleh Tok Abah selalu pesan, ya. Malam tadi Tok Abah terlupa nak makan. Pagi ingat, malam tadi lupa sebab sibuk dengan adalah macam-macam, ya, buat persediaan Kondisi Plus. Ada Cordyceps militaris dan juga vitamin C. Simple apa nama, formulation sebenarnya, makanan tambahan. Untuk apa? Untuk kata tu membantu membersihkan situasi dalam badan kita. Tuanya orang umur 30 ke atas lah. Ya, sebab ada orang umur 30-an yang exercise, yang selalunya 2-3 hari baru recover dengan
apa ni ambil bahagian ni, ini suplemen ni dia cepat recover kata dia orang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. So itu satu hakikat yang kadang-kadang Dr. Abah selalu pesan ya pada diri. Ini kotak kosong ni sebenarnya. Yang ada Tuan Mak cari, dia pun ingat terus nak makan. Ada kat dapur tadi ya. Okey. Dan ada orang yang jadi driver Grab ya. Biasanya pagi sampai petang letih. Tapi bila dia cuba ambil makanan tambahan ni, dia kata dia dapat tenaga dan tak terasa penat sampai tengah malam dengan izin Allah. Tapi Tok Abah selalu pesan, jangan kita bergantung kepada satu benda. Ya, kita bergantung pada Allah lah kan. Tetapi ini sebagai ikhtiar, dan bila kita mengambil sesuatu perubahan, ni dia. Orang bijaksana bila berubah, dia berubah cara 360. Dia dah ambil suplemen ataupun makanan tambahan kondisi pelah ni, tukarlah cara berfikir. Aku insyaAllah akan ada tenaga untuk bekerja, untuk bertindak dan sebagainya. Aku tak nak fikir yang bukan-bukan. Aku fokus pada sehat, maka akan dapat sehat. Allah bertindak seperti apa yang kita berikan tumpuan. Aku nak seimbangkan hidup. Aku nak seimbangkan makanan. Aku nak mula exercise. Aku nak buat baik. Aku nak mula banyak senyum. Aku tak nak rajuk-rajuk. Itu seminar kita, webinar kita pada 27 November. So, bila kita ambil benda ni sebagai pencetus perubahan komprehensif 360 derajat, barulah best. Ini makan makanan tambahan, lepas tu berharap ianya mengubah hidup kita tanpa tak nak mengubah gaya hidup, tak nak mengubah diet, tak nak mengubah exercise, tak nak mengubah cara berfikir. Guys, ya, Tuhan bertindak seperti mana yang kita fikirkan. So dah ambil benda ni, buat pelaburan sedikit, maka fikir positif, ya, fikir sehat, fikir nak haramkan perkataan negatif, fikir untuk banyak senyum, fikir untuk banyak berjalan dan sebagainya. Wow, barulah cantik. Okay? Alright. Tajuk kita pagi ni, seronok. Kenapa orang yang baik sering diuji? Itu sebabnya pernah Imam Syafi'i ditanya, macam mana kita nak tahu seorang pemimpin itu pemimpin yang jujur, pemimpin yang sewajarnya jadi pemimpin. Salah satu kata-kata mutiara Imam Syafi'i yang sangat popular ialah pemimpin yang jujur, yang benar itu sering mendapat fitnah. Ya, dia akan dapat panahan fitnah bertubi-tubi. Tapi ingat, kalau pemimpin itu memang banyak hal, pemimpin itu memang banyak karena, memang banyak kesilapan. Jadi orang bukan fitnah, orang kutuk, itu kutuk lain tau. Tapi ini kena fitnah. Fitnah dengan kutuk lain tau. Fitnah ni dia baik, tetapi orang kata dia jahat. Dia tak ambil, orang kata dia ambil. Itu fitnah lah. Kalau kutuk tu, dia memang ambil dan orang beritahu tentang yang dia ambil. Itu kutuk namanya. Ada beza kan? Banyak beza, besar bezanya. Ya? Okey. So, pemimpin yang baik sering difitnah, sering diuji, sering salah tanggap oleh ramai orang. So, itu sebabnya ya, bukan senang jadi seorang pemimpin. Tapi ingat, anda dan Tok Abah, kita semua adalah pemimpin dalam hak masing-masing, situasi masing-masing. We are all leaders in our own rights. Ya, seorang ayah itu pemimpin, seorang suami itu pemimpin, seorang isteri itu pemimpin, seorang ibu itu pemimpin, seorang anak itu pemimpin, seorang pembantu rumah itu pemimpin. Tengok besarnya definisi pemimpin. Okey? Alright. Ya, kenapa? Ya, orang yang baik sering diuji. Di samping untuk meningkatkan kebijaksanaan, juga meningkatkan dia punya keinsafan. Kita bila diuji, kita insaf. Bila kita sakit, kita akan faham apa itu sehat. How can you appreciate health when you never got sick? You never got sick. Tak pernah sakit macam Fir'aun. Fir'aun, bapa angkat Nabi Musa AS, tak pernah sakit sampai akhirnya mengaku dia Tuhan. Sombong kan? Jadi Allah bagi kita sakit untuk insaf, untuk cuci dosa, untuk naikkan immunity, untuk dapat menghisap diri, dapat bertafakur di hospital atau di rumah, dapat kenal siapakah sahabat yang sebenar. Sahabat yang sebenar dalam keadaan sibuk, dia ziarah kita sakit. Dan menziarah orang sakit itu satu pahala yang besar. Malahan kalau kita keluar rumah untuk ziarah orang sakit, setiap langkah dapat pahala. Dan malaikat mengiringi kita. Dan doa kita sangat makbul. Wow, hebat ya. Semua ada kehebatan masing-masing.
Ya, Allah bagi kita ujian sebab untuk kita lebih bersyukur. Allah bagi kita ujian dan mihna untuk didik diri kita, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kenapa orang baik sering diuji? Memang begitulah hakikat kehidupan. Ya, kenapa orang jahat tak diuji? Orang Allah kalau pada orang jahat Allah menyampah tau. Jadi Allah orang menyampah, kalau orang yang Allah menyampah Allah tak uji. Sebab Allah bila kasih akan hambanya, maka hambanya akan diuji. Faham ke faham? Jadi kalau Allah dah menyampah kat kita, dibiarkanlah. Itu sebabnya kalau mak bapak dah marah menyampah kat kita, dia biarkan aja. Kita buat apa pun, melantak kau lah. Aku dah pesan banyak ribu-ribu kali, tak nak dengar. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Pernah dengar? Jadi kalau mak bapak marah, ya, orang marah kita sebab dia sayang. Sebab dia nak betulkan kita. Sampai Umar pun berkata, orang yang paling aku sukai ialah orang yang menegur kesilapanku, kesalahanku. Itu orang yang berfikir, orang yang beriman, orang yang hebat, orang yang bijaksana. Orang yang tak bijaksana, kena tegur terus sentap, terus marah. Macam Fadil Akam tu macam baik sangat tegur kita. Dia pun tu elok sangat ke? Ya, orang yang bijaksana akan berterima kasih pada orang yang menegurnya. Sebab teguran manusia sebenarnya, teguran yang baik-baik adalah teguran dari Allah. Teguran manusia sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Okey? Alright. Okey guys. Ingat program kita hari ini, topiknya kenapa orang yang baik-baik sering diuji, dibawakan oleh webinar pada 27 November menangani pasangan yang rajuk. Kenapa pasangan rajuk? Supaya suami faham, insaf. Oh, rupanya aku silap. Aku tadi cakap tak betul. Aku tadi makan tak kemaskan pinggan. Isteri aku dah pesan selalu tolong buang sampah, tapi dah 15 kali dia pesan, aku masih tak buang sampai busuk sampah kat belakang rumah tu. Patutlah isteri aku moncong sebab aku. Rupanya rajuk ini sebenarnya juga satu passive aggression, passive demonstration agar pasangan insaf, berubah, mentadabbur diri dan berfikir. So bagus juga rajuk ni. Sebenarnya rajuk pada yang kasih, minta pada yang sayang. Ada tepatnya. Alright? Okay. Dan program kita juga dibawakan oleh, ini pun tak pada lama tak sebut ni. Ya, ini lama ya. So program kita tetap dibawakan oleh Excel Plus Perasa Coklat ya. Ni sebenarnya makanan tambahan yang maskot dia Didi and Friends and To Abah ya. Dalam apa ni Excel Plus ni, semua ni ada kat komen pin kat atas ya. Boleh dapatkan ya. So ni ramai ribu-ribu orang dah dapat ni. Ya, ada vitamin C untuk anak-anak, ada kolostrum ya, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA ya. DHA itu untuk ialah merangsang perkembangan otak dan sebagainya. Ada biji teratai. Oh, lotus seed. Biji teratai ada aura tenang, aura damai ya. Maka kita makan ada biji teratai tu kita akan tenang ya. Bila anak-anak makan dia akan tenang, seronok belajar, lama belajar ya, dan dapat menyerap dengan lebih berkesan. Akhirnya pandailah, bukannya makan terus pandai, tak. Dia makan ni dia akan tenang, dia bertenaga, dia belajar lebih seronok belajar, lama belajar. Dan kalau kita pesan pula, kalau cucu kalau nak belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat. Lepas tu baca pula doa perang hati ya. Allahumma ftah alaina qalu subhanaka la qurrabi zini ilma. Jangan lupa baca doa perang hati yang Nabi ajar pada Ali, Al-Insyirah, surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Nampak? Dalam anak cucu kita menghadap kiblat, dia akan tenang, bertenaga, fokus. Lepas tu dia baca doa perang hati. Lepas tu jangan lupa doakan guru-guru, doakan kawan-kawan. Nampak tak rentetan? Yang bukannya ambil benda ni terus jadi pandai, tak. Ambil makanan tambahan ni untuk pencetus perubahan-perubahan positif. Dia ambil makanan tambahan ni merangsang otak, merangsang tenaga, lebih fokus, lebih seronok, lebih tenang. Lepas tu dia pula lebih lama belajar. Dia doakan pula mak bapak, dia doakan guru-gurunya, duduk menghadap kiblat dengan baca doa perang hati. Wow, nampak tak perubahan-perubahan? Dan mak bapak pula haramkan perkataan negatif dan doakan pula di kepala anak-anak Fatihah, ayat kursi, Al-Nashrah. Wow.
Ya, dan mak bapak, abang kakak bantu, tidak buat bising masa anak-anak belajar. Wow, nampak tak? Benda ni membawa pencetus kepada perubahan-perubahan positif dalam satu rumah tangga. Barulah anak-anak jadi hebat. Bukannya makan jadi pandai. Tak. Ya, dia merangsang perubahan. Ya, itulah. So, our message is to have a comprehensive change in the household. Merangsang perubahan yang menyeluruh dalam rumah tangga. Asbab ya, makanan tambahan dan perkara-perkara macam ini ya. Bukannya kita bergantung pada benda ni untuk membawa perubahan. Itu tak betul. Itu sia-sia. Itu sebenarnya tidak bijak. Ya, sebab benda tidak boleh mengubah kita. Kita boleh ubah diri kita, tapi kita nak titik perubahan, nak sebab, nak precursor, nak prompter, nak pemangkin, nak catalyst. Inilah dia. Jadi catalyst. Gitu. Itu hidup. Barulah kita moving forward insya-Allah. Sebab manusia ni dah terantuk bau tengah dah. Manusia ni kena cari titik perubahan. Kadang kena marah, kadang kena sindir, kadang kena pesan, kadang kena tegur, kadang dapat suplemen baru, makanan baru, kadang sebab dapat ilmu baru, kadang dapat tip baru, kadang dapat suasana baru sebab berhijrah ataupun apa nama berjalan ya, jauh perjalanan, banyak pengalaman, menggamit perubahan gitu. Ya. Yeah? Baik. So, kenapa orang yang baik-baik sering diuji? Ya, so, rupanya ya, kadang kita kena ingat ya, apa nama musibah. Ujian ni kadang kita buat musibah atau fitnah. Musibah ya, kekayaan juga satu fitnah, ujian. Ya, fitnah means menyebabkan kita lalai. Ya, fitnah artinya sesuatu yang melalai kita daripada mengingat Allah. Kata ulama. Ulama pesan, apa itu fitnah? Fitnah ialah sesuatu yang melalaikan kita daripada mengingat Tuhan. Bukanlah apa ni ikut bahasa Melayu punya fitnah. Oh, kita mengatakan benda yang bukan-bukan, yang tidak tepat, itu fitnah. Itu betul lah definisi orang awam perkataan fitnah. Tapi fitnah dari segi maknawi ya, daripada yang sebenarnya daripada maksud yang mendalam, yang menyeluruh ialah sebarang ya, perkara yang menyebabkan kita lalai, terlupa, terleka akan Tuhan. Kekayaan adalah fitnah. Anak isteri adalah fitnah. Kesenangan adalah fitnah. Kesihatan adalah fitnah. Kadang menyebabkan kita tak ingat diri. Sebab kita sihat, ya, kita kaya, kita mewah, kita lupa diri. Anak-anak buat lupa diri. Nampak tak harta benda buat lupa diri. So, semua fitnah. So, itu sebabnya kita kena keep on, apa nama, kata untuk beringat dan belajar, buka mata, buka minda, buka hati agar setiap ujian Allah itu membawa kebaikan. Kenapa orang-orang yang baik sering diuji? Untuk mendidik kita menjadi orang baik, ya. Dan fitnah ataupun kadang-kadang musibah itu fitnah. Salah satu maksud fitnah adalah musibah, ya. Ataupun musibah ataupun ialah bencana lah. Musibah ni kata ulama ada 3 jenis. Musibatul apa nama jaza, musibah untuk orang yang jahat untuk sedarkan dia atau berbalasan. Musibatul bala, musibah kepada orang yang baik-baik untuk peringatan, ya, untuk insaf, untuk dicuci dosanya. Musibatul bala, kau ni dapat bala. Itu orang Melayu kata bala ya. Musibatul bala. So rupanya benda baik musibatul bala ni. Ya, ujian yang Allah berikan pada orang yang baik-baik supaya lebih insaf. Dan musibatul tarbiyah, musibah yang Allah turunkan untuk memberikan apa nama pendidikan, ya, untuk peringatan kepada semua orang. Ada orang yang kena tsunami, kita insaf. Ada orang kena taufan, kita insaf. Ada orang kena gempa bumi ataupun gunung meletup, kita insaf. Ya, untuk mendidik manusia satu dunia. Ada orang kena banjir. Ada orang dalam peperangan. Kita yang aman damai ni kadang-kadang tak insaf. Kurang asam punya orang ya. Kata semua orang Islam bersaudara. So ada orang yang di luar negara sana sengsara, kita insaf, kita menderma, kita beramal, kita membantu gitu. Ya, contohlah ni. Kenapa orang yang baik-baik sering diuji? Untuk mendidik diri, untuk mendidik orang lain. Musibatul tarbiyah. Itu berat sikitlah. Tapi tak mengapalah, ya, kita belajar dari hari ke hari. Alright?
So, apa lagi doa Saudara Ayubi tadi saya tak ulang balik ya untuk mereka yang baru join. Berapa orang yang join kita punya program pagi ni? Ya. Yang dah not bad ya. 391 orang yang share, 144 orang yang masuk kelas. Ya. Okey, Nur dah masuk, Ina, Suryati, siapa? Mazlina Masri, ya. Zaim Hadi Miskam ada. Ya, lepas tu Mun Mak Isma dah banyak kali tadi. Banyak perjalanan mengenai perubahan. Nur Amalina, Ida Muhammad, Narima Ismail tadi. Ya. Jamilah Abdul Salam. Oh, Hajah J. Jamilah Abdul Salam pun dapat join kita ya. Ni kawan lama Tok Abah ni ya. Kami panggil Hajah J. Ya. Dulu orang kuat Bank Islam dan sebagainya. Cuma ya. Jawada Daimah Jumaat ya. Okey. Alright. Okey, Puan Narimah ajak siapa ni? Acik Saudah pun dia acik ya. Okey, Mazlina, Zainab Hassan, Litawa ya, dan yang lainnya. Baik, okey. So syukur Alhamdulillah ramai yang dapat join pada hari Isnin 14 November ini. Dan program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November menangani pasangan yang rajuk. Alah, kita tak ada pasangan dah. Well, ya. Siapa-siapa yang rajuk lah, cucu merajuk, anak merajuk, jiran merajuk, ya, kawan merajuk, kita adalah cara untuk menanganinya insya-Allah ya. Knowledge is always good. Ya, okey. Dan tak mau ulang balik ya, apakah doa Saudara Ayubi? Ya, aku minta kekuatan, Allah beri aku kesulitan untuk buat aku kuat. Nampak? Dia minta lain yang dapat. Tapi Allah tak beri apa yang kita mahu. Allah beri apa yang kita perlu dan baik untuk kita. Nampak? Allah lebih tahu what is required, what is important to us. Kita minta kadang benda yang tak bagus untuk kita. Saya minta kekuatan, Allah beri aku kesulitan untuk buat aku kuat. Aku mohon kebijaksanaan, Allah beri aku masalah untuk diatasi. Rupanya dengan mengatasi masalah, kita bertambah bijaksana. Aku minta kemakmuran, Allah beri aku tenaga untuk bekerja. Lepas tu, sambung. Aku minta keberanian. Aku minta supaya aku jadi orang berani. Allah beri aku bahaya untuk diatasi. Aku minta keberanian, tapi Allah bagi aku bahaya demi bahaya untuk aku atasi. Maka bila aku dapat atasi bahaya ni, maka aku bertambah bertambah berani sebab ada pengalaman, ada apa nama kata tu, rekod kejayaan. Menyebabkan kita lebih berani. Nampak? Ya. Dan aku minta cinta. Aku mohon cinta. Tapi apa aku dapat? Allah beri aku orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Ini yang Tok Bah dapat juga ni ya. Ni yang Tok Bah terima. Tok Bah tak pernah minta ya. Orang bermasalah datang kat Tok Bah, tapi satu almost every day ada saja orang yang bermasalah minta pandangan dari Tok Bah. Orang tua kan, melalui direct, melalui email. Ada ke email lagi orang pakai sekarang? Ada ya, melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui TikTok. Orang bertanya, "Tu Abah, ya, Ustaz mengatakan gini masalahnya, saya nak menghadapi temu duga, apa nak buat? Saya menghadapi ni apa nama mertua yang gini apa nak buat? Saya menghadapi ipar dua yang sentiasa cari salah saya, ya, apa nak buat?" So macam-macam ya orang bertanya ya. So aku minta cinta, aku mohon cinta, Allah beri aku orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Jadi kalau kita bantu setakat kemampuan kita orang bermasalah, apa jadi? Kita bertambah sayang pada manusia. Itu tanda cinta yang sebenar. Bila kita membantu orang lain dengan ikhlas, maka kita dapat cinta. Ya, bila kita sayang pada manusia, maka Allah akan sayang kat kita. Ya, hablum minallah wa hablum minannas ya. Jadi untuk dapat cinta Allah, kita kena dapat cinta manusia. Gitu. So itu nombor 5. Lepas tu nombor 6, aku minta nikmat dari Allah dan Allah beri aku peluang demi peluang untuk aku gunakan. Rupanya salah satu nikmat yang Allah berikan pada hamba-Nya ialah peluang, opportunity, peluang. Ya. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang ya. So aku minta nikmat dari Allah dan Allah beri aku peluang. Ya, tu dia. So adik-adik, anak-anak, itu sebahagian daripada doa Salahuddin Ayyubi ya. So Salahuddin Ayyubi ni nama sebenarnya Salahuddin Yusuf bin Ayyub, maka orang kenal dia sebagai Salahuddin Al-Ayyubi ya. Orang putih gelaran dia sebagai Saladin.
Saladin ya. Dan kalau kita lalu baca sejarah, kita akan dengan nama Saladin. Saladin tu Salahuddin Al-Ayyubi, atau nama sebenarnya Salahuddin Yusuf ya bin Ayub. Salahuddin Salah lah. Itu yang pemain apa nama Liverpool daripada Mesir ialah Salah. Namanya Salah. Ya, orang panggil dia Salah. Ya, Salah. Ya, pada Salah. Ya, Salah ni orang yang berdoa, orang yang melakukan solat ya, solat ya. Solat ni doa ya ataupun kebaikan. Baik, so program kita dibawakan oleh webinar ya pada 27 November. Jangan lupa ya, Tok Abah pagi tadi pun kena setengah mark premium cokolati. Bersemangat ya, rasa kenyang, bertenaga dan lawas perut. Itu antara kesan ya. Dan Tok Abah cubalah dua sehari dua tak ambil langsung ya. Apa nama cokolati ni? Dan bukanlah sembelit, tapi memang susah nak ke bilik ayah. Itu dia punya yalah orang tua kan. Baik. So topik kita jangan lupa hari ini pada 14 bulan November, hari Isnin, hari pertama dalam minggu, iaitu kenapa orang yang baik-baik sering Allah uji. Kenapa orang, masa aku buat jahat, masa aku tak sembahyang, masa aku lupa diri, okey aja. Ya, sehat. Tapi masa aku dah berubah ni, orang mula uji aku, ya, kena kacau aku, kena sindir, kena itu, kena sakit, kena demam, kena macam-macam ya. Itu tanda Allah sayang kat kita. Kenapa orang yang baik-baik sering diuji? Itu memang satu perkara lah. Yang dulu saya free hair begini. Tapi masa saya mula pakai tudung, ada pula ujian satu-satu datang. Nampak? Ya, suami pun mula apa ni meragam, mertua pula mula kau masuk kau campur. Dulu masa saya tak tutup aurat okey aja. Tapi mula tutup auratnya ada je masalah demi masalah. Bagaimana ni Tok Abah? Mereka bertanya pada Tok Abah. Tok Abah jawab, teruskan berbuat baik sebab orang yang baik-baik Allah akan uji. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Allah bila kasih akan hambanya, maka hambanya akan diuji. So ujian Allah tu tanda Allah sayang kat kita. Sebab apa? Sebab orang yang diuji ni Allah orang tu akan mula berdoa, ya Allah, aku ada masalah, ada cabaran, tolong aku ya Allah. Allah suka sangat dengan rintihan, doa, tangisan hambanya. Gitu. Hamba ni kalau tak diuji, dia lupa sikitnya, lupa Allah. Kurang berdoa dan sebagainya. Allah sangat suka rintihan doa dan permintaan dari kita. Ya, siapakah orang yang sombong ya Rasulullah? Nabi menjawab, maksudnya orang yang sombong ialah orang kurang berdoa, tidak berdoa kepada Allah. Jadi kita ni kalau dalam keadaan normal, kita doa ala kadar aja, lupa nak berdoa. Tapi bila susah, kita ingat Allah. Ya Allah, aku sakit ya Allah, aku ni ada banyak hutang, aku ni dianiaya ya Allah, aku ni nampak tak? Bila kita teraniaya, kita ada masalah, kita akan lebih mudah untuk ingat Allah berbanding bila kita senang. Bila kita dalam keadaan normal, kita kadang terlupa. Kita manusia biasa, lara. Sebanyak kebaikan, nikmat itu fitnah. Anak-anak itu fitnah, ujian. Ya, fitnah mean ujian yang menyebabkan kita lupa akan Allah. Lara. Ya, tu kekayaan, kesenangan, kesihatan anak-anak, cucu-cucu buat kita, itulah ada fitnah. Bukan Tok Abah cakap. Rasulullah SAW yang mendidik kita. Itu jangan jadikan sesungguhnya anak-anak dan harta benda kita adalah fitnah. Kata Nabi. Mula-mula Tok Abah waktu muda-muda tu, adakah anak-anak fitnah ni? Bukanlah kita melawan cakap Nabi, tapi tak faham. Fitnah kita ingat ialah fitnah lah. Orang cakap buruk tentang kita ya, mengatakan buruk yang kita tak buat. Itu fitnah. Bahasa Melayu kan. Okay guys. Kena ingat ya. Diam dah 45 minit. So Tok Abah kena wrap up ya. Sebab dah mula juga rasa haus. Okay. So apa last part of doa Salahuddin Ayyubi? Ya, aku tak minta apa-apa dari Allah, tapi aku menerima semua apa yang aku perlukan. I didn't ask anything from Allah, but I got everything that I need from Allah. Thank you Allah. Itu penutup doa Salahuddin Ayyubi. Ya, dan satu lagi version mengatakan, ya, apa yang aku minta semua aku tak dapat ya Allah,
tapi Engkau beri aku apa yang aku perlu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Itu besi yang Tok Abah selalu dengar ulama-ulama pesan kat kita. Sebab, contoh tadi, aku minta kekuatan, tapi Engkau bagi aku kesulitan untuk atasi. Lain aku minta, lain aku dapat, ya Allah. Aku minta kebijaksanaan, tapi aku dapat masalah untuk diselesaikan. Nampak? Aku minta keberanian, tapi aku dapat bahaya untuk diatasi. Aku minta cinta daripada Allah, tapi Allah bagi aku orang-orang yang bermasalah datang minta bantuan. Itu sebabnya akhirnya apa kata Saudara Nabi, apa yang aku minta aku tak dapat, ya Allah, tapi Engkau berikan aku apa yang aku perlu. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah. Syukurillah. Maka itu ya hebatnya doa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini untuk menjawab komen ataupun perasaan ataupun soalan ataupun apa nama yang selalu kita rasa, aku ni bila aku nak buat baik je dah dapat masalah demi masalah. Dulu masa aku tak buat baik pun aku tak kisah orang, okey je. Kenapa orang yang baik sering diuji? So mungkin kalau ada peluang, ada ruang, mungkin Tok Bah sambung topik yang sama ataupun kita dapat topik baru, ya. So guys, happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy apa nama kawan tu, CSR buat kerja amal, ya. Apa ni, selamat dalam perjalanan, selamat apa nama berehat, ataupun orang yang sakit, ya, ikut nasihat doktor, ikut nasihat perawat, ya, makan ubat, banyakkan senyum, banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun, mudah-mudahan penyakit kita mudah kebah, ya. Cepat apa ni, bukanlah cepat, ya, akan Allah sembuhkan ikut perancangan Allah. So all the best guys, ya. Jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.